بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السلام قبل الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. Amma ba'. Alhamdulillah, taman-tamannya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Disuruh berbanyak oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh satu ulama yang terkenal yang hidupnya sekitar abad tahun ke-7 Hijriah, duduk dalam zaman abad ke-7 Hijriah, yang mana kita lebih kenal sebagai Imam An-Nawawi ataupun nama sebenarnya Imam Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashq, dan merupakan pengarang bagi kitab yang dimuatkan sebanyak 1879 hadis mencakupi 265 tajuk dibahagikan kepada 17 kitab. Dan pada malam ini sambungan kita adalah, kalau ikut dalam catatan saya, hadis yang ke-47 bagi kitab besar. Manakala mungkin dalam sisipan kecil kitab-kitab yang dibahagi jilidkan adalah pada hadis yang ke-24, iaitu hadis daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu. Pada hadis yang ke-24 ini, wa an Muaz bin Anas radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Hadis yang disebutkan ini adalah hadis yang didatangkan daripada jalur Muaz bin Anas radhiyallahu an, berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man kadhama ghaidan, barang siapa yang menahan marah, wa huwa qadirun ala an yunfidhah, Allah
Azza wa Jalla akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sehingga kan da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil qalaiq yaumil qiyamah hatta yuqayyirahu min al-huril ain ma sya'a, sehingga dia dipersilakan untuk memilih di kalangan bidadari syurga pada kalam al-hurul ain atas bidadari yang dia kehendaki. Kemudian pada hadis yang diriwayatkan ini juga disebutkan ia berada pada tingkat hasan dan didatangkan daripada kitab hadis riwayat Abu Dawud dan juga At-Tirmizi. Dalam masa yang sama, sambungan pada hadis yang ke-48 atau hadis yang ke-25. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah Abdurrahman radhiyallahu an bahawasanya berkata, seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah awsini, berikanlah aku wasiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah la taghdab, janganlah kamu marah. Dan kemudian diulangkan oleh orang yang bertanya tersebut, faraddada mirara, dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu marah. Hadis daripada Imam Bukhari. Kemudian hadis yang ke-49, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi qati'ah. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujian sentiasa bala ditimpakan ke atas orang mukmin dan juga mukminah, fi nafsi, pada diri dia, wa waladihi, dan anak-anaknya, wa malihi, dan juga hartanya, hatta yalqallahu ta'ala, sehingga dia berkumpul, sehingga dia bertemu, sehingga dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma alaihi qati'atun, dengan tidak membawa satu kesalahan pun atasnya. Hadis riwayat Tirmizi, dan berkata bahawa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dan yang seterusnya pada hadis yang ke 27, 25, 26 dan 27, wa an ibni Abbas radhiyallahu an qala qadima Uyainatu bin Hisn fanadhala ala ibni akhihi al-Hurr bin Qais wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu an wa kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu an wa musyawaratihi kuhulan kanu aw shubbana. Faqala Uyainah libni akhi, ya ibna akhi, laka wajhun 'inda hadha al-amir fasta'zin li alayhi. Fasta'zana fa'azina lahu Umar. Falamma dakhala qala hiya ya ibna Khattab, fawallahi ma tu'tina al-jazla wala tahkumu fina bil 'adl. Faghadiba Umar radhiyallahu an hatta hamma أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبي صلى الله عليه وآله وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سورة الأعراف ayat 199. Wa in hadha minal jahilin wallahi ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqafa 'inda kitabillahi ta'ala. Rawahu al-Bukhari. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata dia, Uyainah bin Hisn datang dan singgah menemui anak saudaranya iaitu Al-Hurr bin Qais, dan dia termasuk di antara sekelompok orang yang selalu didekati oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Ketika itu para ahli Al-Quran dijadikan sahabat-sahabat yang menetap di majlis Umar radhiyallahu an, serta orang-orang yang diajak bermusyawarah olehnya, baik yang tua maupun yang masih muda usianya. Uyainah berkata kepada Al-Hurr bin Qais, wahai
anak kepada saudaraku, abni akhi, engkau agak rapat dengan Amirul Mukminin sehingga boleh minta izin untukku agar aku dapat menemuinya. Lantas Al-Hur bin Qais meminta izin untuk Uyainah. Tatkala Uyainah sudah menemui Umar, dia berkata, wahai Ibnu Khattab, demi Allah Azza wa Jal, engkau belum memberi pemberian yang banyak kepada kami, dan belum juga engkau berlaku adil di antara kami. Spontan dalam waktu yang singkat, Umar menjadi marah hingga dia ingin menghukum Uyainah. Namun Al-Hur berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, beradalah kamu dalam keadaan yang sentiasa memaafkan. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah khudhil afwa. Beradalah kamu, jadikanlah diri kamu satu orang yang afwa, yang punya sifat pemaaf. Wa'mur bil 'urf, dan suruhlah orang, kemudian suruhlah orang melakukan segala kebaikan, mengajarkan ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Wa'arid 'anil jahilin, jadikanlah diri kamu satu orang yang sentiasa tidak mengambil enteng ataupun tidak mengambil perhatian kepada golongan yang jahilin, golongan yang bodoh. Kemudian disebutkan, dan sesungguhnya ini di antara kelakuan orang-orang bodoh, yaitu berada dalam keadaan marah. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala, Umar tidak jadi melakukan hukuman itu ketika Al-Hur membacakan ayat tersebut kepadanya, dan Umar adalah orang yang selalu memegang teguh akan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawal Bukhari. Baik. 24, 25, 26, 27. Ada dekat situ 4 hadis. Hadis yang pertama yang kita kongsikan dengan tuan-tuan daripada bab sabar. Imam An-Nawawi letakkan hadis ini dimasukkan dalam perhatiannya, iaitu dimuatkan pada bab sabar adalah dikarenakan oleh beberapa perkara pada hadis yang ke-24 ini. Yang pertamanya, diberikan kepada kita ruang yang disebutkan sebagai tarhib. Dan bila tuan-tuan menekuni ataupun kita mengaji kitab Riyadhus Salihin, antara asas yang diperkenalkan oleh Imam An-Nawawi adalah dua, iaitu perkara yang berkaitan dengan targhib dan juga tarhib. Satu perkara yang kita nak kena ambil ingat, perhati supaya kita jauhkan. Tarhib, jadikan satu benda itu sebagai motivasi besar untuk kita capai dan gapai pada kehidupan selepas kematian. Dan sebab itu konsep Al-Quran juga datang dalam dua keadaan yang serupa. Quran didatangkan kepada kita dalam konsep targhib dan tarhib juga, cuma dalam kaedah kalamullah ia dikenali sebagai wa'dun dan juga wa'idun. Wa'dun adalah satu benda yang dikatakan ganjaran kebaikan, wa'idun adalah balasan ataupun azab seksa yang pedih Allah Subhanahu wa taala sediakan. Kita akan jumpa dalam Al-Quran antaranya Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan jazak, balasan. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Bukankah dengan buat benda-benda baik maka Allah akan balas baik? Ia untuk mengikat kita supaya sentiasa bersangka baik dengan Allah. Kemudian kita akan jumpa kalimah dalam surah Bayyinah berkenaan dengan jazak kepada golongan yang digelarkan sebagai khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Kalau untuk ayat golongan syarrul bariyah, Allah Ta'ala guna perkataan khalidina fiha, tidak ada kalimah abada dekat situ. Tapi untuk orang beriman yang mendapat nilai kebaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berikan ganjaran wa'dun kepada dia, iaitu ganjaran kebaikan. Allah Taala tambahkan di situ khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Untuk orang yang syarrul bariyah, yang melakukan kerosakan, kefasadan, kemaksiatan, imtina'i, istikbar, berlaku sombong kepada Allah, berlaku sombong pada makhluk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan satu peringatan, di akhirat kelak mereka akan masuk ke dalam neraka Allah, berada kekal di dalamnya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Khalid ni satu benda yang kita biasa dengar. Itu kita pernah kongsikan berkenaan dengan polemik buah daripada syurga yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bukan tak benarkan buah. Allah Taala kata jangan dekat pokok. Pokok tu pun jangan dekat. Tetapi disebabkan waswasil khannas,
golongan yang disebutkan sebagai jin, yang mana mereka adalah bala tentera kepada syaitan, Taghut. Dia telah pun menduga dan juga menggoda Nabi Allah Adam AS, sehingga bukan takat mendekati pokok tetapi mengambil buah. Dalam beberapa riwayat menyebutkan buah tersebut, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala merakamkan bagaimana tipu daya syaitan, khutuwatus syaitan dalam memperdaya dan juga mempergunakan Nabi Adam AS, sehingga timbul perkataan khuldi. Pernah jumpa? Kalau kita tanya ke orang pun, orang kabak atau buah khuldi. Kenapa buah khuldi? Sebab perjanjian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana sebelum diciptakan Nabi Adam AS adalah untuk diturunkan ke muka bumi. Yang ni hakikat akidah orang iman. Jangan dia duduk dalam hati dia, dalam diri dia duduk sangka, kalaulah Nabi Adam tak makan buah tu, kita semua duduk syurga. Kita main ikut mana? Kita tak ada. Boleh faham tak? Ada orang kadang dia duduk beritahu, tuan-tuan, ini adalah dosa Nabi Adam, maka disebabkan Nabi Adam buat dosa tersebut, kita diturunkan ke muka bumi. Sepatutnya kalau Nabi Adam tak makan buah tu, kita akan kekal di syurga. Tak mana kita? Allah Ta'ala kena sebut waja'alna fil ardi khalifah, dan nak dijadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Nabi Adam dekat pokok tu ke, Nabi Adam makan buah tu ke, Nabi Adam parah rantin tu ke, tetap juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan turunkan Nabi Adam. Ini hakikat iman. Jaga akidah kita duduk dalam keadaan kerapuhan, berlaku pelencongan akidah hanya dikarenakan kita ini terlalu obses mencari syurga Allah, tetapi tidak mencari radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah, yang ada pada surah di ayat terakhir surah Bayyinah, selepas daripada ganjaran khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Yang kita doa isyaw. Ada ahli ibadah yang diperdayakan dengan ibadat yang dia lakukan. Dia tak risau dengan apa yang berlaku dalam masyarakat. Dia tak risau apa berlaku kepada anak pinak. Dia tak risau berkenaan ekonomi, siasah negara dan sebagainya. Sebab bagi dia ibadat sudah mencukupi. Kalau dia kira beli Al-Quran yang dia baca, dia dah boleh dapat beli corner and lot dekat syurga tu. Dia dah dapat dah ganjaran, pahala yang cukup besar. Tetapi rupa-rupanya dia diperdayakan oleh kejahilan dia dalam memahami ibadah, yang telah pun dimuatkan dalam bab pertama bagi kitab Riyadhus Salihin, innamal a'malu binniyat, tuan-tuan. Sebab itu target kita hari ini sampai nyawa kita berada dalam tubuh badan sebelum nafas itu tersekat di gargarah, perbetulkan niat kita adalah untuk mencari radhiyallah, mencari redha Allah. Kata Sauban bin Bujdab radhiyallahu anhu, Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sauban ni siapa dia? Sahabat Nabi. Dia duduk di Madinah. Dia satu orang yang cukup cinta dekat Nabi, sayang dekat Nabi. Pernah dimuatkan dalam beberapa kisah berkenaan Sauban. Sauban dia bila salat dengan Nabi di masjid Nabi, dia akan duduk di saf paling depan, paling kanan. Sahabat lain tahu dah tempat yang paling kanan tu tak ada orang lain, Sauban bin Bujdab radhiyallahu an. Bila mana satu hari Nabi SAW nak lakukan salat subuh, daripada subuh sampai isyak dia akan duduk di situ. Bukan dia tulis nama, dia cok, dia bayar lebih, wakaf dia tinggi dah. Setiap hari orang nak main, nak masuk salat, orang masuk tengok dia dah. Masuk tengok dia dah. Setiap hari Sauban radhiyallahu an. Satu hari ketika mana Nabi SAW nak salat subuh, bila Nabi SAW dah duduk di tempat imam, Nabi SAW tengok di sebelah kanan, Sauban tak ada. Sahabat yang ada dekat situ pun tak duduk di situ, sebab betapa biasanya Sauban duduk dekat saf yang paling kanan, tempat yang paling kanan di saf pertama, dan tak ada siapa pun rasa nak pergi duduk situ, sebab dah jadi landmark, trademark dah. Tempat tu tempat Sauban. Tak ada siapa pun yang sempat pergi duduk. Tapi pagi tu tak ada. Maka saf dipenuhkan. Bila selesai saf dipenuhkan, Nabi SAW memulakan salat subuh. Sampai habis salat subuh bersama dengan sahabat, Nabi SAW keluar dan Nabi SAW tanya dekat sahabat-sahabat lain, mana dia Sauban? Mana dia Sauban? Mana dia Sauban? Sauban tak ada pagi ni. Maka disebabkan ketidakhadiran tersebut, apa Nabi buat? Nabi bawa sahabat-sahabat yang masih lagi ada di masjid, yang mana nak ikut Nabi, jom kita pergi rumah Sauban. Rumah Sauban tak mana, tuan-tuan? Dalam riwayat menyebutkan rumah Sauban berada jaraknya 3 jam perjalanan daripada Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 jam perjalanan. Sini ada siapa main pada
KL ni sikit atas sikit, mungkin dia main pada Ipoh dah, main sini mayang pada dia main pada Ipoh, main solat subuh sampai isyak ada. Kalau ada bukan tabik spring, ambil spring glory tu botai pala kita, pasal ada orang yang sanggup istiqamah meter tu. Ini Thauban tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW sampai di rumah Thauban, bagi salam, dijawab oleh isteri Thauban radhiyallahu an. Keluar isteri Thauban, ditanya kepada isteri Thauban, di mana Thauban? Maka dijawab oleh isteri Thauban radhiyallahu an, sesungguhnya Thauban telah pun kembali ke rahmatullah, telah meninggal dunia. Maka Nabi SAW masuk melihat jenazah berada dalam rumah Thauban. Kemudian ditanyakan kepada isteri Thauban, ada tak wasiat barang mungkin ataupun nasihat, pesanan yang ditinggalkan oleh Thauban kepada isteri Thauban itu sendiri? Maka isteri Thauban kata tak ada dia duk apa nama ni, duk pesan apa ke wasiat apa, tak ada. Cuma bangkit pagi ni bila tengok dia sudah pun meninggal dunia. Cuma kata apa nama ni, isteri dia, ada satu ketika part dia bila mana dia duduk dalam keadaan bertarung dengan suasana, iaitu berada dalam keadaan sakaratul maut, dia cuma sebut dua benda. Apa dia sebut? Nombor satu, dia kata kenapa tidak jauh lagi, kenapa tidak jauh lagi. Yang kedua, kenapa yang lama tidak yang baru, kenapa yang lama tidak yang baru. Maka diberitahu dekat, isteri Thauban beritahu dekat Nabi SAW, dan Nabi SAW memberitahukan bahawasanya yang disebutkan oleh Thauban kenapa tidak jauh lagi adalah kedudukan rumah ada dengan masjid. Pasal apa 3 jam awak tak jauh lagi? Kerana apa? Dinampakkan depan Thauban ketika itu, kata Nabi SAW, setiap ganjaran kebaikan yang dia buat semata-mata untuk datang ke masjid, apa dia dapat? Kita duk biasa dengar, setiap tapak kaki itu akan mengangkat satu darajat, memberikan pengampunan dosa, menambah satu pahala. Betul? Dan ketika mana Thauban duduk dalam keadaan sakaratul maut, cintanya Allah kepada orang yang beriman, Allah Ta'ala paparkan perkara tersebut di depan mata Thauban, kata Nabi SAW. Dan sebab itu dia kata kenapa tidak jauh lagi, sebab 3 jam perjalanan tu dirasakan rugi sangat kalau boleh nak jauh lagi. Esok bekat ambil borang pergi pindah bang, kata masjid keliling kosong, pasal tak mau duduk dekat. Dah nak abang kata apa, susah payah kita untuk bermujahadah jadi orang istiqamah dalam jemaah ni, Allah persiap dah dekat kita kebaikan. Cuma kita tak jumpa lagi benda tu, tak nampak sebab akaun dia blur dekat kita ni. Kita bukan lagi duduk dalam keadaan akhirat, tapi bila duduk di ambang, duduk dalam keadaan dah mula duduk di pintu gerbang ke barzakh, Allah Subhanahu Wa Taala akan peratuntun, akan main trailer dekat kita, iklan dekat kita. Maka Thauban kata, pasal apalah tak jauh lagi, pasal apalah dekat sangat 3 jam. Dan yang ni kena jadi satu penanda aras kayu ukur bagi pada kita. Moga-moga kita boleh duduk dalam keadaan istiqamah. Tapi jangan pula esok mai keluar rumah pukul 4 dia pusing keliling, tanya pasal apa, nak ambil. Ya boleh juga, ada ulama setuju, dia kata boleh. Kita dah duduk dekat masjid dah, dengar hadis berkenaan dengan Thauban, dengar kisah berkenaan Thauban, oh macam mana nak buat, dia pergi pusing. Ada ulama kata boleh buat. Tapi yang tu dalam bab-bab fadail a'mal boleh lah. Tapi kalau kata nak buat lagu tu, lepas tu main masuk masjid sembahyang jamak pula, katuk pula. Nah, dia cukupkan 92 km baru mungkin dia masuk dalam masjid, lepas tu sembahyang, habis sembahyang maghrib naik lagi 2 rakaat dia belah. Habis mana? Aku buat jamak apa? Jamak qasar. Hak tu kasar, bukan qasar. Boleh faham tuan-tuan? Yang kedua kata Thauban radhiyallahu an, kenapa yang lama tidak yang baru? Kata Nabi SAW, pada satu ketika dalam perjalanan Thauban menuju ke masjid Nabi SAW, dia solat subuh standard lah. Solat subuh lah pukul 6 awal, cuncun pukul 6, 6:02, 5:58, 5:59. 3 jam perjalanan, pukul apa nak keluar? Pukul 3 kurang lebih. Pukul 3 pagi keluar berjalan daripada rumah Thauban menuju ke masjid Nabi, duduk di masjid Nabi daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Thauban tak kerja ke? Maklum hang sungguh. Thauban kerja lah. Kerja di mana? Madinah. Kerjanya di Madinah. Kenapa dia kerja di Madinah? Supaya dekat dengan Nabi SAW. Dan bila mana satu perjalanan, ketika mana dia datang ke masjid, dia melewati satu perjalanan yang mana dalam perjalanan dia tu dia jumpa dengan satu orang yang tidur di tepi jalan,
perjalanan dia jauh, maka dia jumpa satu orang dalam perjalanan itu tidur dalam keadaan sejuk, tak ada pakaian, ada pakaian tapi tak ada selimut, sejuk. Bila mana ada sejuk, apa dia buat? Maka dia ni nak berjalan jauh macam kita lah, pergi kerja pergi pagi kita pakai sweater, maka dibukakan jubah yang di luar ni, maka diletakkan, dipakaikan kepada hamba Allah yang tidur kesejukan tu, kemudian meneruskan perjalanan dia mai ke masjid dalam keadaan satu jubah saja pakai, sejuk ni. Dan beza dia, jubah yang dia bagi itu jubah yang lama, sebab tu dia tak kat luar, yang dalam ni jubah baru. Sebab tu Nabi SAW kata, sebab itulah Sauban mengatakan, kenapa yang lama tidak yang baru, kenapa yang lama tidak yang baru? Kerana apa? Bagi yang lama tu pun Allah dah bagi ganjaran yang cukup besar, bagi yang baru lagi besar. Sebab tu dalam bab memberi, beri benda yang kita ada, beri benda yang kita sayang. Give what you have, give what you love. Dua benda tu, cari mana satu. Kalau kata di rumah kita ada warna petak dengan wayang suku, kita nak bagi ni, nak sedekah, agak-agak nak bagi yang mana? Saya kenal baru ni, dia kata bagi warna petak. Ustaz, tanya pasal apa? Warna petak rare, punggah. Dia kata tu vintage payah jumpa. Tak apalah, ikutlah yang mana kita sayang. Boleh faham? Sebab itu bila sebut berkenaan dengan wa'id dan juga wa'dun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah kalam Allah. Dalam hadis yang kita akan jumpa selalu dalam kitab Riyadhus Salihin adalah perkara yang berkaitan dengan targhib dan juga tarhib. Satu benda yang menakutkan, satu benda yang menyukakan, satu benda yang seronok. Hadis yang ke-24 bicara berkenaan dengan kebaikan bagi orang yang mana duduk dalam keadaan sentiasa meletakkan kesabaran dia pada tahap Allah, kesabaran dia hanya untuk Allah dan tidak ditahapkan pada tahap-tahap tertentu. Maka ganjaran kebaikan dia apa dia? Masuk ke dalam syurga. Itu satu. Masuk dalam syurga. Dia tak boleh pilih bidadari dulu baru masuk syurga. Tak, masuk dalam syurga tu satu. Orang yang sabar, Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, innallaha ma'as sabirin. Bila sebut kata orang sabar, Allah bersama dengan dia. Jangan takut untuk sabar. Tapi manusia of course lah, bila kita sabar, kita akan jadi kadang-kadang takut juga. Sabar kita tu kadang-kadang, hang ni sabar tak bertempat. Pernah dengar orang kata kita benar tu? Ada orang kata sabar ni, ada juga orang sebut sabar aku sampai tekat ni ya. Kalau hang buat sekali lagi lebih sikit, memang gomoy pun aku gomoy. No, orang beriman letakkan sabar tertinggi. Bila dia nak kena duduk dalam keadaan faham konsep tegas dan sabar. Ada orang dia sabar tetapi dia tak tegas. Ada orang yang dia tegas tapi dia tak sabar. Orang takwa dia boleh connect together. Dia boleh join dua-dua tu. Tegas tapi sabar, sabar tapi tegas. Tegas dalam sabar, sabar dalam tegas. Macam mana? Iaitu orang yang diberikan satu kekuatan daripada awal lagi, dia telah pun mendapat huda daripada Allah, petunjuk daripada Allah, dan dia sedang menghuni laman-laman muttaqin yang Allah Ta'ala letakkan dia sebagai golongan yang bertakwa. Sebab itu yang hadis 24 ini kata Nabi SAW, man maksud dia siapa-siapa, budak ke, tua ke, muda ke, mua ke, bangka ke, purba ke, remaja ke, laki ke, perempuan ke, jauh ke, dekat ke, semua man, tak kira siapa, selagi dia beriman. Orang yang Islam beriman. Mana-mana orang kadhama ghaidhan, dia duduk dalam keadaan sentiasa menahan marah dia. Tahan marah. Dia boleh marah benda tu boleh marah. Memang boleh marah, tapi dia tahan. Bagi hukum manusia, benda tu boleh marah. Orang bantu kita, kita nak marah, boleh tak? Bagi kita manusia ni, kita kata ya, mungkin kita akan marah. Kita tengah beratok orang potong queue, boleh marah. Tetapi bila dia main rasa marah tu, dia tahan. Main rasa nak marah tu, dia tahan. Apa dia punya ganjaran kebaikan pada dia? Kata Nabi SAW, orang yang tahan marah walaupun dia boleh marah, Allah menyediakan baginya, nombor satu, Allah panggil dia di hadapan seluruh makhluk. Allah Ta'ala announce di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Allah Ta'ala beritahu dekat semua makhluk, dia ni orang yang tahan marah. Satu, di mahsyar. Kedua, dia dipersilakan memilih. Ulama kata dua. Satu, dipersilakan adalah merujuk kepada dia mendapat ganjaran syurga, memang masuk syurga dah. Yang ketiga baru main memilih bidadari. Yang keempat, bidadari yang dia nak. Beza tau. Okey, masuk makan nasi ayam, makan nasi ayam. Tapi ada lagi nasi ayam yang best tak boleh kita nak ambil sebab tak pergi pilih. Kita pergi Serbu Market Padang Serai,
Lepas kata temenung sekilo RM3. 3 kilo RM10. Kan? Sekilo RM3, 3 kilo RM10. Dia kata murah. 3 kilo sekilo RM3, 3 kilo RM10. Dia kata murah. Padahal kalau beli sekilo dapat RM9 baru. Lah ramai orang buat panggil aku tu. Kuis kupang, kuis biji 3 kupang. 3 biji RM1. Dia kata kak, kuis satu apa? 3 kupang. Kalau 3 biji RM1. Murah no. 3 biji RM1. Kalau beli satu-satu rugi. Cerdik. Ada orang dia jadi macam tu. Padahal benda ni marketing, tuan-tuan. Marketing. Saya pernah tanya dekat satu orang tu, dia kata ada orang jual buah temikai. Dia kata kalau jual sebiji, kalau jual sebiji RM10, kalau jual 2 biji RM25. Orang kata siapa 2 biji RM25? Dia tak nak beli yang mana? Saya nak beli 2 biji. Kalau 2 biji RM25 Kalau gitu saya nak beli sebiji. Okey. Orang beli kat sebiji. Sebab orang rasa benda tu murah. Padahal harga tu toki tu yang letak. Boleh faham tak? Ada satu kisah Nasaruddin Hoja. Dia dia beritahu bagaimana nak jadi seorang pemimpin yang mangkak. Bukan pemimpin yang mangkak. Satu orang yang tricky, satu orang yang kepala otak geligau, boleh buat batu cincin. Ada satu orang dia tak ada kerja. Bukan tak ada kerja, dia kerja macam biasa, pergi kerja balik. Dia main jumpa kat Nasaruddin Hoja. Dia kata aku bosan duduk rumah, tak ada apa nak buat. Jadi ada tak benda yang hang boleh cadang untuk aku? Orang tak ada apa. Dan hang rasa macam hidup hang kosong. Ya, cantik. Kalau macam tu hang beli ayam 10 ekor belah. Dia pun kira dah tanya dekat Syekh Nasaruddin ni, dia pun beritahu okey, dia beli 10 ekor ayam, dia belah. Hari pertama dia belah, dia seronok sebab dia pergi kerja, dia balik tu dia tak boring sebab ada ayam dia nak main. Habis tu main hari kedua dia dah mula semak pasal ayam tu berak mata. Maka dia jumpa Nasaruddin, hang ni sembang apa? Hang kata kalau nak bagi hilang bosan belah ayam. Aku belah ayam baru 2 hari, dia buang najis mata. Maka dia kata, oh dia buang najis mata. Cantik. Kalau lagu tu hang tambah 10 ekor itik. Dia pun pergi beli itik balik mai. Percaya dekat Nasaruddin ni, dia pun belah 20 ekor 10 itik, 10 ayam. Hari pertama dia sonok belah itik, dia dah mula tak apa sonok dengan ayam. Pasal ayam duk buang najis mata. Mai lusa itik tu pula take over. Itik lagi piau punya. Maka bila dah dua jenis binatang ni dia belah, dia kata lagi semak hidup dia. Maka dia jumpa dengan Nasaruddin, hidupku lagi semak Nasaruddin. Macam mana nak buat? Dia kata kalau macam tu semak, lah ni hang beli kucing pula. Bawa balik 10 ekor belah. Dia pun pergi ambil kucing 10 ekor belah, dan kes yang sama juga, mau najis mata. Maka cukup seminggu dia mai jumpa dengan Nasaruddin. Dia kata masalah aku kuih berat. Jadi boleh tak hang tolong aku untuk hilangkan masalah? Okey, nak hilangkan masalah dia macam ni. Nombor 1, esok hang bagi 10 ekor ayam tu kat jiran hang. Lepas tu mai beritahu aku boleh apa jadi. Maka dia pun balik bagi ayam dia dekat jiran, 10 ekor dah bagi semua. Dia mai balik, dia beritahu okey masalah aku dah kurang. Hari yang kedua dia bagi pula itik, kata Nasaruddin. Habis hari kedua dia mai jumpa pula, dia kata okey dah kurang dah, tinggal seekor aja, satu jenis binatang yang dia belah. Maka dia kata masuk hari ketiga ni hang bagi pula kucing seorang seekor dekat jiran hang jangan belah apa. Macam ni hidup hang? Dia kata hidup aku kembali okey, tak semak dah. Macam mana hang bosan tak? Aku tak bosan dah. Boleh faham tak? Dia asal dia tak ada masalah. Tapi pasal dia duk tanya macam mana nak bagi hidup dia ni duduk dalam keadaan tak rasa bosan tu tadi, maka Nasaruddin create masalah, bagi masalah. Dan benda ni yang kita duk hadap selalu ni. Yang kata pemimpin, boleh faham? Dia beza pemimpin lain, pemimpiang lain. Kalau sebut pemimpiang, kita tak ada masalah, dia bagi masalah kita. Lepas tu dia kurangkan sikit-sikit masalah yang kita dapat mula-mula tu duk marah dah. Lepas tu dia kurangkan sikit, kita dah jadi kurang sikit marah kita. Duk jadi tak? Dia bagilah contoh lah, kalau kata pakai apa, kata tak pakai apa, kena saman. Elok dah kena saman lah. Okey, dia kata sebabkan saya ni pemimpin berjiwa rakyat, saya akan kurangkan saman. Kita pun tepuk bravo sebab dia dah kurangkan. Masalah dia siapa yang buat benda tu mula-mula? Dia. Ni yang kata pemimpiang. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan perkara yang sama, ruang untuk orang yang duduk dalam melakukan kebaikan ikat pada 2. Nombor 1, nak buat benda baik termasuk menahan marah, tidak perlukan alasan. Pasal apa nak kena tahan marah? Tak perlu alasan. Jangan tanya pasal apa. Sebab apa? Orang yang tahan marah ini adalah sifat orang yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai ahli taqwa, orang yang muttaqin.
Dalilnya kita akan jumpa dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133, sambungannya 134. Ayat 133 kita akan jumpa betapa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan satu satu benda yang disebutkan sebagai pilot project. Allah Taala kata, Allah Taala gunakan kalimah uiddat lil muttaqin. Allah Ta'ala beritahu dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa ni? Mereka dapat ganjaran apa? Syurga dia seluas langit dan bumi. Siapa yang dapat? Iaitu antara sifat dia, orang tersebut adalah orang yang tahan marah, duduk dalam keadaan menahan marah. Bukan takat tu saja, tetapi juga kena memberikan kemaafan. Masalah kita hari ini, kita jadi orang yang tahan marah tapi sukar untuk memaafkan orang. Tambah lagi teruk, kita senang memaafkan orang tapi kita tak akan lupakan salah yang dia buat kat kita. Jadi tak? Forgive but not forget. Boleh maafkan tapi aku tak akan lupa apa yang buat kat aku. Jadi tak? Sebab tu bila sebut kata benda ni, dendam, taram, pendam, geram, benda tu tak duduk dengan orang iman. Dia bukan nilai bangsa akhirat, dia bukan nilai orang yang bertakwa di sisi Allah. Sebab sekecil-kecil dendam, pendam, taram yang kita simpan, dia akan membunuh kita sebenarnya. Bukan membunuh orang yang kita dendam tu, bukan membunuh orang yang kita benci tu, bukan membunuh orang yang kita taram tu. Dia taram Tuan Haji, tak jadi apa pun kat dia. Yang duk melingkup kita. Pasal apa? Hidup dengan penuh kebencian, hidup dengan penuh dendam. Hanya kerana kita tak puas hati dengan apa yang dia buat kat kita satu ketika dulu. Tuan-tuan, benda kecil ke benda besar, belajar untuk forgive dan forget. Tolong maafkan dan lupakan benda dia buat. Start balik daripada kosong. Tak ada apa. Lepas ni kalau dia buat pula pun tak ada masalah, maafkan dan jangan simpan dalam hati. Betul-betul. Bukan kata simpan dalam peti ke dalam laci ke, no. Jangan simpan tu. Sebab kalau kita nak ambil analogi yang paling mudah, kalau tuan-tuan ada satu batang pen, tuan-tuan pegang dengan keadaan tangan duduk macam ni, tuan-tuan boleh pegang kalau 5 saat, ya, tuan-tuan boleh pegang. Cuba tuan-tuan pegang seminit, tangan straight macam ni, pegang pen. Jangan letak tangan. Apa jadi? Pen berat tak? Pen tak berat. Tapi kalau seminit pegang bang, kita tak letak tangan kita, tak boleh gerak. Apa jadi dekat sistem otot tubuh badan kita? Dia dah mula merenjah. Dia dah mula menentang. Dia dah mula rasa kebah-kebah dan sebagainya. Cuba bayang kalau kita tambahkan lagi 5 minit pegang pen, tangan tak bergerak, apa jadi? Dia akan semakin membebankan kita. Walaupun benda kecil, walaupun benda ringan, walaupun benda tu tak terang mana. Cuba bayang kalau kita pegang benda tu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ibaratkan analogi pen itu sebagai satu benda yang kita dendam dekat orang. Benda kecil kan? Hakikat orang beriman, dia akan memaafkan. Dia tak simpan. Sebab kerja yang paling besar adalah alam selepas kehidupan. Banyak lagi kita nak kena hadap. Ada setengah orang mudah dia sebut, kata apa? Kalau tak boleh settle sini, jumpa di akhirat. Cermat bang, cermat. Akhirat, ruang dia luas. Hasyir, perhimpunan. Mahsyar, tempat segala perhimpunan. Tuan-tuan tengok segala jenis perhimpunan sekolah luas. Besar lah, ikut padang. Kalau kata pi tengok dekat perhimpunan parti, duk ada berapa dewan, berapa kan. Cuba bayang seluruh perhimpunan dipusatkan dalam satu alam yang namanya alam mahsyar. Kita kata pula kat kawan tu, nanti akhirat aku tuntut. Cermat. Cermat. Sebab apa? Ada orang yang dah boleh melangkah ke syurga, masuk ke dalam syurga, tetapi Allah Ta'ala kata tak boleh lagi. Pasal apa? Hang duk beritahu dulu masa atas dunia, duk tunggu orang yang hang abang kata nak jumpa di akhirat. Tuan-tuan ingat senang, boleh pakai Google Map lah. Ingat boleh pakai Waze kan dekat akhirat. Boleh buat grup WhatsApp ni, kami tunggu dekat bukit belah kiri ni. Sebelum titian sirat tu, kami tunggu depan tu. Kita ambil gambar lu 2-3 kepin, lepas tu baru kita ride. Cermat. Sebab tu hidup kita tak lama. Jangan kita balutkan perjalanan hidup kita dengan segala sampah sarap yang tak berguna untuk kita bawakan di akhirat. Jangan pernah bawa benda tu. Dan usahalah sedikit demi sedikit. Hidup dengan prasangka, hidup dengan dendam, hidup dengan taram, hidup dengan segala perasaan geram, marah dan sebagainya, tidak pernah membuahkan kemanisan iman. Bahkan dia umpama satu sauh yang merentap kehidupan kita, tenggelam dalam akhirat kelak, iaitu menuju ke tempat yang bukan milik
Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang bertakwa, melainkan tempat tersebut adalah neraka. Dia akan jadi satu batu ladung pemberat perjalanan kita. Sementara masih hidup, nyawa belum lagi sampai di gargarah, maka kita maafkan semua orang. Jalan mudah macam mana? Setiap kali sebelum tidur, tiap-tiap malam, halalkan semua hutang piutang orang dengan kita kalau boleh. Yang kedua, maafkan semua orang. Minta sungguh-sungguh, aku maafkan semua orang, maafkan semua orang. Walaupun kita tak boleh cakap depan dia, walaupun kita tak tahu nombor dia, walaupun kita tak pernah jumpa dia. Ada orang marah dekat orang yang dia tak kenal pun. Betul tak? Buka telefon tengok ada kes pembunuhan bayi dan sebagainya. Buka kes tengok ada orang pukul dan sebagainya. Ni depa ni apa? Relax, modul relax, kontrol. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita satu peluang dan ruang supaya jadilah orang yang sentiasa memaafkan. Dan saya sebut benda ni bukan untuk tuan-tuan saja, tetapi untuk diri saya. Dan jangan pula kita duduk dalam keadaan tidak mengingatkan di antara saudara kita. Sebab antara masalah masyarakat kita, manusia yang mengaku Islam tetapi belum mencapai tahap dan juga tingkat iman yang sebenar, mereka menyangkakan akhirat itu adalah satu perjalanan yang smooth. Akhirat itu adalah satu perjalanan yang sangat senang. Sedangkan yang nak menyenangkan perjalanan akhirat adalah orang yang mempersiapkan bekal yang betul-betul standard ikut prosedur Allah di dunia. Macam mana nak ikut bekal yang ikut standard prosedur Allah? Maka di dunia dia tak boleh jadi orang marah-marah, dia tak boleh jadi orang yang menyimpan dendam, tak boleh jadi orang yang tidak memaafkan orang, dan tidak memberikan langsung satu ruang kepada orang untuk mengaku kesilapan depan dia. Antara orang yang paling kuat adalah orang yang boleh minta maaf. Okey, orang yang berani adalah orang yang minta maaf. Orang yang paling kuat daripada orang yang berani adalah orang yang berani untuk memaafkan dan kuat untuk memaafkan. Hari ini kita selalu boleh maafkan tapi takkan lupa. Usahalah untuk lupa. Macam mana nak lupa? Ingat Allah banyak-banyak. Moga Allah Ta'ala lupakan. Antaranya disebutkan Abu La'la Maududi, jalan untuk mendapat kelupaan benda-benda ni ada dua. Satu, kita tak tahu bila benda tu kita boleh lupa adalah bila mana kita tak ingat pun kita pernah buat. Yang kedua, bila kita ingat, kita minta ampun daripada Allah, istighfar cepat-cepat. Moga-moga benda tu membantu kita dijauhkan daripada termasuk dalam golongan manusia yang hidup dengan amarah, hidup dengan segala tipu daya syaitan. Sebab disebutkan juga marah ni datangnya daripada syaitan, sifat dia memang daripada syaitan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok antara dalil nanti kita akan jumpa juga berkenaan dengan wuduk. Bila mana kita marah kena wuduk. Pasal apa wuduk? Sebab wuduk ni sifatnya sumbernya air, syaitan sumbernya api. Maka bila mana terkena air, dia akan meredam, dia akan turun, dia punya haba dia tak kuat, dia punya laungan api tu tadi akan turun, dia takkan boleh menjelagakan hati kita. Tetapi kalau kata kita continue duduk dalam keadaan masih juga nak mempertahankan, kita duduk dalam orang yang nak membesarkan marah kita, maka masa tu jaga-jaga. Ada orang marah kerana Allah, marah kerana Allah, tetapi marah dia tu tadi berbahaya kata ulama. Sebab bila marah, orang akan mengucapkan perkataan yang syaitan suka, Allah tak suka. Ada orang dia marah disebabkan mempertahankan hak. Dia kata dia duduk dalam tempat yang benar dah, sebab tu dia marah. Maka bila dia marah tu, risiko potensi untuk mengeluarkan perkataan kesat terlalu tinggi. Mungkin more than 95% dia akan guna perkataan yang kesat. Sebab tu kalau boleh istighfar. Kemudian kalau kata boleh lagi, banyakkan afdal zikr la ilaha illallah. Moga-moga Allah Ta'ala turunkan. Antara lain Nabi SAW juga menyebutkan fasta'uz billah, banyak-banyak mengucapkan kalimah ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sebab sumber marah datang daripada syaitan. Baik. Kemudian tadi yang disebutkan sebagai terhib, orang yang menahan marah, walaupun dia boleh marah, Allah Subhanahu wa taala akan announce di depan semua makhluk pada hari kiamat. Yang kedua, dijanjikan syurga. Yang ketiga, dibenarkan ataupun diperintah oleh Allah untuk memilih bidadari, maksud dia dah dapat bidadari. Dan yang keempat, dia mampu untuk memilih mana-mana bidadari, hurun ain yang disebutkan. Kemudian hadis yang ke-25 kalau ikut dalam ni, dalam kitab saya disebut hadis 48.
Dan itu daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa seseorang berkata kepada Nabi SAW berkenaan dengan Al-Sini, wasiat kepada aku, wasiatkan aku, berikanlah aku wasiat, kata hamba Allah ni kepada Nabi SAW. Dan Nabi beritahu dekat dia, la taghdab. Dan diulang soalan, berikan aku wasiat, berikanlah aku nasihat. Maka Nabi ulang lagi, la taghdab. Dia tanya lagi, berikan aku wasiat, datangkanlah nasihat padaku ya Rasulullah. Nabi kata sekali lagi, la taghdab. Makna dia banyak kali tanya dekat Nabi. Nabi kata, bila kita minta nasihat orang, jangan marah. Dan bila orang minta, nombor satu yang disebutkan dalam hadis ni, kata ulama, dia ada dua sisi yang kita kena ambil. Nombor satu, bila kita diminta untuk memberikan nasihat, kita kena habaq dekat dia, kita kena beritahu dekat dia nasihat. Bila orang main minta nasihat, ya kita kena bagi nasihat. Jangan jadi orang yang sombong, tak mau bagi nasihat. Contohnya orang minta kita, boleh tak nasihat saya? Bila sebut berkenaan nasihat ni, kadang-kadang ahli Jumaah yang terbiasa, dia suka buat benda ni. Dia jumpa dengan mana-mana orang, dia jumpa dengan kawan-kawan dia jumpa dengan alim, dia jumpa dengan orang saleh, dia akan kata tolong nasihat saya. Nanti orang alim tu akan nasihat dia. Dia akan ceritalah pesanan takwa dan sebagainya. Mungkin kita yang dah terbiasa, mungkin biasa benda tu. Mungkin yang belum biasa, nanti boleh usahakan. Tanya dekat mana-mana orang yang kita jumpa, yang kita belajar, ataupun kita mengaji, ataupun kita tahu kata dia ada orang saleh, jumpa dia, tolong nasihat saya. Dan dia akan bagi nasihat. Satu. Yang kedua, bila kita minta nasihat pada orang, bila kita minta orang memberikan satu pendapat kepada kita, jangan marah. Jangan marah. Sebab pendapat dia, nasihat-nasihat dia nak cakap dekat kita tu terpulang dekat dia nak cakap macam mana. Dan bila sebut berkenaan dengan la taghdab ini, orang tu sendiri pun kata Abu Hurairah, dia tanya dekat Nabi, nasihatkan aku. Nabi kata kat dia, la taghdab. Itulah nasihat Nabi. Nabi kata jangan marah. So okey, Nabi dah kata jangan marah. So dia tanya lagi, nasihatkan aku ya Rasulullah. Nabi kata lagi kat dia, la taghdab, jangan marah. Kemudian dia tanya lagi, ya Rasulullah awsini. Nabi kata lagi, la taghdab, jangan marah. Agak-agak kalau kata kita marah, pergi minta nasihat ke orang, orang kata kita jangan marah, kita kata okey, lagi jangan marah, lagi jangan marah. Lepas tu marah, aku minta nasihat, dia duk abang tak jangan marah. Yang ni yang kita duk abang ni. Kadang-kadang nasihat tu duduk dalam keadaan diulang. Fadzakir fa inna dzikra. Allah Taala sebut berkenaan zikir. Bila sebut kata zikir, sifat zikir ini mesti berulang. Antaranya Allah Taala sebut berkenaan Al-Quran. Al-Quran itu zikir. Allah Taala menyatakan 4 kali dalam Al-Quran ayat yang sama, walaqad yassarna al-Quran, dan sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran li zikri, untuk diingat, untuk menjadi pengingat, untuk dijadikan sebagai bahan mengingati Allah. Dan bila sebut kata Quran, sifat dia mesti berulang. Kenapa berulang? Memang nama Al-Quran itu bermaksudnya ulang. Kalimah qur asalnya bunyi. Qur bermaksud bunyi, qur. Kan? Itu kita bagi tahu. Qur maksud dia bunyi. Adalah satu orang, guru saya, berkemungkinan dia kata burung yang sedap bunyi namanya burung tekukur. Pernah dengar burung tekukur? Kan? Dia nak bertanding burung tekukur, tanding lawan kan? Tak, dia bertanding lawan bunyi. Betul? Nak tahu bunyi mana sedap. Sebab tu namanya burung tekukur. Yang tu dia cuma bagi tahu lah. Cuma maksud qur adalah bunyi. Kita tepuk tu kan keluar bunyi tu, bunyi tu qur. Bila tambah alif nun di belakang, dia menjadi keadaan superlatif, ada tambahan ziyadah, ada nilai tambahan, maksudnya banyak bunyi, berulang bunyinya. Bila sebut alif lam di depan, maka menjadi Al-Quran yang dibunyikan dan diutamakan bunyinya setiap masa, tidak berhenti walaupun 1 inci masa yang berlalu, walaupun sedetik Quran tak berhenti. Buktinya kita dah azan isyak tadi, azan isyak, Kedah dah salat. Azan ni berkumandang terus sampai ke selatan Thailand. Di selatan Thailand pula akan isyak. Kita dah habis dah isyak, kita dah balik tidur menara lah. Habis Thailand dia akan naik sampai ke Chiang Rai, masuk ke Laos, masuk ke Kampuchea. Mereka baru isyak. Kita dah nak masuk subuh dah lagi ni. Boleh faham? Bila sampai saya di Bangladesh, kita sini dah mula nak masuk dekat sangat dengan subuh. Baik. Bila masuk saja solat isyak di kawasan sekitar perbatasan antara Bangladesh nak pergi ke kawasan Pakistan dan India, kita dah pun subuh. Bila subuh kita dah habis, dah ada subuh dekat Thailand, baru zuhur sampai ni subuh sampai dekat kawasan sekitar mungkin Bangladesh, kita dah salat zuhur.
Daripada zuhur sampailah zuhur di Laos, kita dah asar. Tuan-tuan perasan tak, bila benda tu berlangsungan, bermaksud azan, masuk waktu, bacaan wajib dalam salat Al-Quran adalah suratul Fatihah. Al-Fatihah sampai hari ni, waktu ni, saat ni, saya bercakap ni, detik ni tidak pernah berhenti walaupun 1 saat, dan berterusan sebab nilainya Al-Quran. Sebab nilainya adalah nilai Allah, nilainya adalah nilai taqwa, nilainya adalah nilai iman. Sebab tu berterusan. Allah kata betul-betul. Allah kata yang tu. Zalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan. Kalau kita ragu, yang ada keraguan tu kita, bukan Quran. Yang ni yang kita nak kena fahamkan, kita nak kena modalkan, kita nak kena tuntaskan dalam kehidupan kita seharian, supaya tidak jadi orang yang terpedaya dan terleka. Dan sebab itu, antara perkara yang menjadi asas berkenaan dengan perbincangan tentang la taghdab, orang yang minta nasihat, orang yang senantiasa duduk dalam keadaan nak mengambil nasihat pada orang, sentiasalah dudukkan diri dia dalam keadaan jangan cepat marah dan jangan mudah marah. Sebab peringatan itu dia datang berulang-ulang. Benda yang saya abad kat tuan-tuan ni, tuan-tuan duduk dengar dah. Berpuluh tahun dah duduk dengar. Cuba kalau kata main masjid, imam tadi baca suratul Fatihah, bacalah surah lain pula. Boleh ke tu? Taubat tak? Imam tu nanti pergi sigung pelahang. Dan kita dah memang syarat rukun wajib solat kena baca Fatihah, rukun solat kena baca Fatihah. Maka kita kena baca. Bukan isu banyak kali kita baca tak. Memang yang itulah jalannya. Sebab tu sifat dia tu mesti diulang. Fadzakir fa inna dzikra. Bila mana orang tu faham ini adalah ingatan demi ingatan, dia akan jadi tanfa', dia akan jadi manfaat, dia akan jadi satu benda yang memberikan kebaikan. Kepada siapa? Orang yang ada nilai iman sahaja. Orang yang tidak ada nilai iman, dia akan rasa keluh kesah, gelisah, ghaflah, jingga dan sebagainya bila dia dengar peringatan-peringatan yang diulang-ulang. Dia itu tak ada benda lain, dia ulang-ulang. Orang kadang cemuih dia dengar, tak ada benda lain dia nak cakap, benda tu je. Sedangkan benda ni adalah benda yang disebutkan sebagai peringatan yang tanpa batas. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok hari Jumaat, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Betul? Solat Jumaat, tujuan fokus tumpuannya adalah yang paling utama zikir pada Allah. Kalau solat Jumaat kita mai tak ingat pada Allah, something wrong dengan kita, sehingga Jumaat itu tidak membuatkan kita ingat pada Allah. Satu orang manusia usia 20 tahun, paling tidak dia akan solat Jumaat 650 kali sesi. 650 sesi solat Jumaat yang dia akan hadiri sepanjang kehidupan dia selepas daripada baligh. Kalau usianya 30 tahun, dia akan menghadiri sesi solat Jumaat yang penuh lengkap sempurna padanya tanpa uzur adalah sebanyak 1150 kali. Daripada awal usia dia baligh sampai dia usia 30. Masuk 40 tahun solat Jumaat yang dia pasti hadiri atas kebaikan iman, maka dia akan melalui proses sebanyak 1650 kali. Orang tu dia baligh sampai umur 40, dia akan masuk dalam sesi salat Jumaat 1650 kali. Tak campur PKP punya isu lah. Kalau kata ada kurang lebih dekat situ lah. Sebab tu bila sebut berkenaan benda tu, berapa kali Jumaat yang kita main menambahkan lagi ingat kita pada Allah. Dan kalau tak menambahkan ingat kita pada Allah, tuan-tuan tanya pada diri tuan-tuan, berapa kali lagi Jumaat yang aku perlukan untuk aku jadi orang yang sentiasa ingat Allah. Ambil balik pada tempat yang kita sebutkan tadi, radhiyallahu anhum wa radu'an, orang yang dapat balasan syurga dan sebagainya. Dia duduk dalam satu kluster yang dikenali sebagai radhiyallahu anhu wa radu'an. Dia duduk dalam keadaan diridai Allah dan Allah meridai dia. Siapa golongan ni? Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang mana bila mana dia duduk dalam keadaan ingat Allah, semakin tambah tunduk gerun, ketak dia, takut dia, khasyah daripada Allah. Tapi kalau tak tambah takut, tak tambah gerun, tak tambah tunduk, kita kena recheck balik ibadat. Takut nanti kalau kita tak recheck, ibadat kita di-reject oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jelas? Sebab itu kita sambung sampai dekat dua hadis tu dulu, hadis 24 dan 25. Nanti insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, ini masih lagi warming up kali pertama, kali kedua saya bersama dengan tuan-tuan yang mulia. Dan insya-Allah pertemuan kita pada tahun depan kita akan sambung pada hadis yang ke-26 kot. Dalam kitab besar hadis yang ke-49 dan juga 50. Insya-Allah kalau ada kebaikan daripada perkongsian
Saya minta tuan-tuan tolong lebarkan. Kalau ada kesilapan dan sebagainya, saya mohon maafkan, kaburkan, leburkan. Kalau ada kekasaran bahasa tu bicara terlajak kata terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak daripada ujung rambut sampai ujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan segala benda yang baik dan buruk semua datang dari Allah, bersandarkan dari Nabi SAW, al-qadr khairi wa syarri min Allah. Perkara baik dan buruk semua datang dari Allah. Pun begitu kata Nabi SAW, al-insan la yakhlu min al-khata' wa nisyan. Manusia ni tak dapat lari daripada silap dan salah. Andai kata ada kesilapan, dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Dan kalau kita sebutkan pertemuan yang lalu, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Takat itu dulu perkongsian. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafawdal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.